Assalamualaikum, apa khabar? Hezri Samsuri dan hari ini kita bersama dengan Honda XADV 750 varian terbaru tahun 2021. Dan ini bukannya facelift biasa. Ini lebih daripada facelift, siap ada perubahan teknikal dan dia pun masih ada masalah lama. Varian pertama untuk XADV ini dilancarkan dalam tahun 2017 dan ini ialah varian Honda yang paling laku di Eropah. Yes, this is Honda's best selling model in Europe. Now, kerana bentuk dia ni memang unik. Dia bentuk macam skuter tetapi dia menggunakan enjin dan powertrain motosikal. Dia menggunakan enjin 750cc 2 inline parallel twin, ya. Dan perubahan yang dilakukan secara fizikal daripada luar tak banyak tapi banyak. Apa maksud dia? Bentuk macam sama tetapi sebenarnya tidak. Honda dengar apa komplain orang. So, nombor satu kita boleh tengok bahagian lampu. Lampu datang siap dengan DRL sekali. Nampak? This is the DRL. So, daripada jauh nampak macam sama tapi tak sama. Satu komplain saya pasal XADV dulu yang the first version tu ialah riding position, cara menunggang dia tu. Walaupun dia ni rendah tetapi floorboard dia ni terlampau ke tengah dan ke belakang. So untuk varian baru ni, seat ni dia reka balik dan floorboard ni ditolak ke depan supaya kaki kita lebih mudah untuk lekat ke tanah. Dia tak duduk terkangkang macam dulu. Dulu terkangkang, sekarang tidak. Dan paling penting sekali sekarang, baru saya rasa saya duduk dalam motor, bukan atas motor macam dulu. Dulu, saya bawa seminggu pun saya tak suka langsung motor tu. Dan saya rasa ramai orang marah dengan saya sebab saya kata motor tak sedap. Tapi, yelah, takkan saya nak cakap benda yang tipu kan. Saya cakap benda tu tak sedap sebab saya tak suka. Tapi yang ini ni, when they redesign the riding position, terus alhamdulillah rasa selesa. Sama juga dengan windscreen dia, ada 5 position, ngam-ngam. Saya rasa ini satu motor yang saya kira windscreen dia saya takkan tukar sebab dah perfect. Untuk cockpit dia pula memang ada juga perubahan. Parking brake sekarang dekat atas ini lebih mudah untuk kita gunakan. Dan kemudian button on off dia ni pun dekat sini. So kita on kan dan dia dah tak pakai skrin dulu. Skrin LCD murah macam 150 dia buatnya padahal harga puluh-puluh ribu. Sekarang baru betul pakai TFT skrin color. Baru padan dengan harga. Dan skrin dia ni ada beberapa design, tak silap saya ada 3 ke 4 design dan anda boleh pilih yang mana anda suka. So, yang penting sekali ada riding mode, ni mode standard and then kita ada rain, gravel. User ni kita boleh program ikut suka hati kita. Dan sport ni yang paling power lah, yang paling saya suka. Dan yang saya suka sekali, anda tak perlu hafal sport ni apa dia. Nampak? P is for power, EB engine braking, D ni mode drive, maknanya dia ada drive dan juga manual pun boleh, dan traction control banyak mana dan ABS. So benda tu akan berubah. Nampak dalam standard power dia tak penuh pun. Engine braking pun tak penuh. So ini lebih pada pemanduan santai dan rain dan semua tu lah. Okay? Now, bila kita nak masuk dalam dia punya menu dia, nampak? Lebih mudah untuk kita kawal gunakan dia punya knob butang dia kat tepi ni. So, dia ada banyak benda yang kita boleh gunakan kat sini. Dan kat bawah ni dia ada info punya panel which you can actually susun apa yang kau nak. Okay? Nampak tu? Boleh susun apa yang kita nak. Dia ada 4 bar kat bawah ni, kita boleh ubah lah. Sampaikan tarikh dengan waktu pun boleh buat. And then kita ada function, ini untuk lampu DRL dia boleh on off automatic tau. So tu. So daripada segi user friendliness tu memang yang ni memang jauh lebih bagus daripada yang dululah. So sebagai sebuah skuter, dia dah datang lengkap dengan fat bar. Dulu kalau ingat video X-Max saya tukar pada fat bar juga sebab baru rasa macam motor. And this is konon adventure skuter, so datang dengan fat bar lah.
Dan dia menggunakan sistem DCT, Dual Clutch Transmission untuk Honda yang terbukti daripada zaman Integra lagi. Integra motor, bukan kereta. So, dia boleh automatic ataupun manual. Itu yang best dia dengan sistem DCT tu. So, function ni banyak kat sini. Kita ada neutral, D. Neutral ni masa ride kau tak boleh tekan pun. Dia tak akan masuk neutral untuk press rev tak ada. Masa berhenti boleh masuk neutral and then D. Kemudian kita ada button auto ataupun manual. So, boleh tekan auto ataupun mode manual. Kalau mode manual, gear dia kat sini. Sini downshift, sini upshift. Even dalam D mode pun, dalam drive mode pun, dalam automatic pun, kita boleh downshift manually kat sini. Sebab, nanti saya ceritalah bila saya bawa. Okay? So, tak susah sangat, mudah je. Upshift, downshift, upshift, downshift. Kemudian dia ada cubby hole yang kecil untuk letak barang. So, boleh letak parking ticket ke apa, kunci kau boleh letak dalam tu. Dalam ni, dia nampak macam ada getah sini. Mungkin waterproof. Tapi tak ada 12 volt socket dalam ni. Okey, 12 volt socket, charger semua tak ada dalam ni. Dan ni tak boleh dikunci. So, kena ingat ya. Tempat letak barang dia sebenarnya dekat bawah seat. Bawah seat ni pula dia dah redesign, boleh muat 21 liter, tapi paling penting sekali, helmet boleh masuk. Bukan setakat open face, bukan setakat full face. Tetapi helmet bagak macam adventure helmet pun boleh muat. Magic kan? First time saya tengok boleh masuk dalam ni dengan cantik sekali. Selain daripada tempat helmet, dekat sini ada satu soket USB. Tapi yang ini bukan USB biasa. Dia belasah letak USB-C dalam ni. Lebih cepat charging, cuma kalau kau letak phone kau dekat atas ni, dengan charger point dekat sini, you need to run the cable from the handlebar right masuk dalam ni. Yang tu kau kena buat sendirilah. Okey. Dan rack, yang ini ialah rack optional dia. Kalau nak pasang top box, kena pasang rack dia. Rack dia harga berapa? Kalau Honda punya memang dalam 2,000 lebih. Kalau yang third party punya 1,000 lebih. Okey. So pandai-pandailah. Tapi yang penting double check quality dia. Sebab kita tak mau top box kita jatuh. True to its scooter form, untuk memastikan dia ni ada ciri skuter, dia menggunakan tayar kecil. Tayar depan 17 inci dengan upside down fork. Belakang ni dia guna monoshock. Tayar saiz 15 inci je. Walaupun lebar. So dekat situ dengan tayar kecil dia ni, rasa skuter dia tu tetap ada walaupun dia pakai chain. Now, seteru utama dia dekat Malaysia ialah T-Max yang Yamaha baru launch dengan harga yang lebih tinggi. Wallahualam kenapa. Dan yang itu menggunakan CVT. So, untuk peminat skuter sejati, dia memang akan prefer CVT dengan mangkuk-mangkuk dia tu. Tapi untuk mereka yang hybrid, macam saya suka practicality sebuah skuter, tetapi saya tak suka CVT. Sebabnya ialah, lepas 3-4 tahun kau pakai, kau datanglah cerita kat aku, apa jadi dengan CVT kau dan berapa kau nak repair. Untuk yang ini, this is a proven mechanism, rantai dan sprocket. Settle. CVT dengan belt versus rantai dengan sprocket dengan gearbox, sebenarnya daripada segi hantaran tenaga lebih bagus rantai. Power loss dia lebih jauh kurang daripada CVT. Hantaran tenaga pun lebih direct. Itu bestnya rantai. Dan paling penting sekali, rantai senang dan mudah dijaga. Mungkin tak boleh lawan shaft, tetapi long run yang ini lebih mudah. Sebab aku dah pakai motor shaft. Aku pun tahu perangai dia macam mana. Long run, chain lebih murah. Dia ada 5 position. So, kau pilih lah. Ni paling tinggi. Dan ni kat tengah-tengah. Ya. 5 position. Sayangnya, tak boleh buat masa riding. Kena buat masa berhenti. Seperti sebuah skuter, tangki dia pun saiz skuter lah. Tangki yang ini ialah 13.2 liter. So, ada kat tengah ni. So, tangki dia sampai kat bawah. So, daripada segi titik gravity dia memang cantik lah kat bawah tu. Berapa jauh dia boleh pergi? Kawan-kawan kata yang version 1 tu boleh pergi dalam 240-250 km. Tapi kalau belasah, bawah 200. Yang ini saya bawa, tapi yang ni enjin masih baru lagi, bawah 1000 km. Okay? So, hari tu saya try. Tak sampai 200 pun lah. So, maybe nanti bila dah lama sikit, kita bagi update lah berapa. Tapi saya isyak
240, 250 tu should be within that range lah. Kalau bawa biasa, gunakan mode standard. Untuk XADV 2021 ni, memang Honda dah buat macam-macam sebenarnya untuk pastikan power tu ada. So engine tu dah revise. Sekarang ni power output dia 43.1 kW, tinggi sikit daripada dulu. Satu. Dari segi torque pula, yang sekarang ni sudah punya 69 Nm of torque, which is higher than before. Tak cukup dengan engine mapping, Honda siap tukar gear ratio. Gear 1, 2, 3 fokus lebih untuk mengecut, untuk pick up, dan 4, 5, 6 untuk segi ekonomi. So masalah dia ialah bila saya dalam gear 4 atau 5 atau 6, bila saya nak menukar ataupun bila saya nak memotong, saya kena drop gear. Dan kalau nak drop gear secara automatik lembab, kena press habis. So saya kena drop gear secara automatik. Automatik manual. Allahuakbar, tekan button drop gear, baru dia drop. Cepat sikit lah tu. So boleh lah. Dan satu lagi yang saya buat dengan motor yang ini ialah saya tukar exhaust dia. Saya pakai Euro 5 compliant. So bising dia sebenarnya mengikut regulasi Eropah. Yang ini full system. So yang ini pick up dia lebih pergilah daripada yang standard. Cuma saya rasa masih lagi kurang. So saya jumpa satu lagi solution. Solution dia ialah ni semua anda semua boleh buat. Dan saya pun dah buat lama dah. Ikut saya, kita pergi settle dengan masalah. So, ni dia rahsia dia. Sebenarnya antara RON 95 dengan 97, dua-duanya di Malaysia ni sekarang ni menggunakan Euro 4M. Ini bagus sebab jika dulu kandungan sulfur dalam petrol kita ialah 500 ppm, dengan Euro 4M untuk dua-dua ni dia dah turun jadi 50 ppm. Ini bermakna kurang sulfur, enjin kita beroperasi dalam bentuk paling optimal. Paling penting, enjin tahan lama. BH Petrol Infinity RON 95 ni pula, dia mempunyai deposit cleaning agent. Maknanya ejen pembersih deposit yang terlekat pada injektor bahan api kita tu. Jadi ini memastikan lebih banyak minyak lancar masuk ke dalam kebuk pembakaran. Selain daripada itu, dia juga mempunyai friction reducing agent, iaitu dia memastikan geseran yang paling minimum antara piston ring dengan dinding silinder kita. So, lebih lancar. Menatang ni antara yang paling best saya pernah gunakan. Ambil kad, sentuh je, terus dia tunggu dapat ni, pap, settle. Biasa saya guna RON 95, tetapi sebenarnya RON 97 ni lagi power. Walaupun enjin kita sebenarnya, walaupun dia design untuk RON 95, masuk 97 ni, enjin kita rasa lebih lawas, lebih optimum. Dia menggunakan 2 kali ganda sukatan yang disyorkan. Bermakna lebih banyak additif yang digunakan, lebih power enjin kita, lebih bersih enjin kita, lebih menjimatkan. Yang bestnya, BH Petrol Infinity, enjin lama pun ngam. Let's ride. Jangan lupa subscribe channel kami dan tekan butang loceng supaya anda tahu bila video baru kami akan muncul.